Hai, selamat pagi. Pagi ni cikgu nak share mengenai beberapa tips apa yang korang perlu isikan dekat dalam page yang kita dah buat minggu lepas. Minggu lepas saya dah share mengenai beberapa minggu-minggu yang lepas. Saya ada share mengenai macam mana nak set up FB, macam mana kita nak set up FB, macam mana kita nak buat macam mana kita nak buat page, apa yang perlu ada dalam, apa yang 3 perkara utama yang kita buat page. Rasanya minggu lepas saya ada share mengenai page kan, yang berkaitan dengan tips mudah, tips basic macam mana kita nak set up page kita. So kali ni perkongsian saya, kita nak hidupkan kita punya page kita. So siapa nak tahu macam mana kita nak hidupkan kita punya page kita supaya orang boleh yakin dengan apa produk yang kita jual. So saya nak korang share dulu live ni supaya orang lain pun dapat manfaat dia. Orang lain pun tahu apa dia orang perlu buat untuk hidupkan page dia, supaya orang tahu yang page kita ni bukan sekadar main-main. Kita nak serius dalam nak buat income, nak jana pendapatan. Jadi kita kena ada page. Bila ada page, kita kena hidupkan page kita dengan posting-posting yang menarik, posting-posting yang boleh tarik kita punya customer. So bila kita bila posting ni, bila live ni dibuat, kita kena share dulu supaya orang lain pun dapat benda yang sama. So saya nak korang share dulu, tag kawan-kawan korang yang baru nak mula bisnes, yang dah lama pun bisnes, korang kena tag dulu. Sebab saya ada contoh yang menarik. So macam mana Cakers ni, page Cakers ni naik, macam tu jugalah korang punya page pun naik. So korang share dulu, tag love dekat situ supaya orang keep on comment, supaya orang boleh attach kita punya live. So hari ni Cikgu Ira, Cikgu Ira, jumpa lagi ya. Cikgu Ira akan share mengenai 4 tips, tak silap kita. Ada 4 tips yang Cikgu Ira akan ajar korang macam mana nak set up korang punya, bukan set up Cikgu Ira akan bagi 4 perkara yang best, 4 perkara yang sangat-sangat best untuk korang boleh buat sharing konten dalam korang punya page. So hari ni cikgu nak korang keep on sharing this live untuk tahu apa yang saya nak share sekejap lagi. So korang tahu mengenai bagaimana nak buat konten untuk kita punya live. Sebab orang bila bukan live Facebook page. So perkara pertama untuk kita set up, untuk kita buat konten adalah untuk kita tarik kita punya customer, kita punya perhatian orang ramai. Kita nak perhatian daripada orang ramai. So kita kena buat FB live. Macam Cikgu Ira ni, Cikgu Ira buat FB live. So FB live ni kita buat dekat personal boleh, kita buat dekat page kita pun boleh. Jadi dekat kita kena ada konten dia. So konten Cikgu Ira kali ni, Cikgu Ira nak ajar korang macam mana, Cikgu Ira nak ajak korang brainstorm sekali macam mana kita nak buat kita punya konten dalam kita punya FB live. So sebelum tu korang kena share dulu korang kena share dulu sebab benda ni sangat best. Cikgu Ira pun macam wow, bestnya buat konten ni. Supaya kita nak share ilmu kan, supaya bila kita share ilmu, orang lain dapat manfaat. Kita macam seolah-olah kita bagi orang makan bila time dia lapar. Macam tu. So first thing first, korang perlu tahu adalah first thing first yang korang kena buat adalah FB live. FB live adalah salah satu konten yang free marketing. Maksudnya kita boleh reach kita punya live kita dekat korang. Maksudnya dekat orang luar, orang lain.
orang lain pun tengok kita. Jadi bila kita buat FB Live ni, kita mudah tarik pelanggan. Kita senang nak buat engagement dengan kita punya pelanggan. Macam tu. So, apatah lagi bila kita buat live ni berkaitan dengan produk ataupun servis kita. Tak semestinya korang live ni, korang just promote produk korang. Selain tu juga, korang boleh buat sharing session. Maksudnya macam Cikgu Ira, Cakers buat servis untuk mengajar orang baking kan. Jadi sambil-sambil tu, Cakers pun ajar orang macam mana nak the side thing. Maksudnya macam ajar korang macam mana nak set up FB, macam mana korang nak bagi idea macam mana nak buat konten. This is macam, benda ni macam taklah membosankan bila kita sharing tips je. Kita pun ada side benda lain yang kita boleh share. So, korang pun kena share juga kita punya live. Selain tu juga, dia ni, FB Live ni adalah salah satu tool marketing yang tak perlu bayar. Berbanding kalau kita kaya, kita mampu, kita buatlah macam the live sessions dalam TV. Tapi, dia punya jangkaan kalau dalam TV ni, dia punya macam mana kalau kita buat marketing melalui TV, melalui television, memang macam mana kalau kita buat dalam TV, dia kena bayar yang mahal. Dia tak adanya dah jemput-jemput. Diorang tempah slot tu, diorang bayar. Dia tak adanya jemput-jemput sekarang ni. Even sebab tu, kita tak payah pun nak pergi kat TV untuk promote kita punya produk. Kita buat je FB Live ni. Kalau buat FB Live ni, kita buat sharing session, kita buat tips, kita bagi kata-kata semangat, benda ni boleh kita tarik orang lain untuk berminat tengok kita. Ada tak kat sini suka tengok Cikgu Ira buat live? Kalau suka, cakap suka. Mana tahu ada orang tak suka Cikgu Ira buat live ke apa ke. So, keep on. Macam komen. Apa yang Cikgu Ira perlu buat. Apa Cikgu Ira perlu improvekan skill Cikgu Ira ni. Sebab Cikgu Ira keep on cari ilmu macam mana nak build kita punya relationship dengan korang. So, dekat FB Live ni lah Cikgu Ira build Cikgu Ira punya keyakinan nak bercakap depan korang. Even Cikgu Ira ni pemalu. Tak adalah pemalu. Even bila kita ni macam mana, kita kena buat sharing bila kita gatal hidung lah. Bila kita dah sharing benda yang kita rasa kita nak share, Cikgu Ira baru dapat ilmu macam mana nak buat konten macam kita brainstorm kita taklah saya directly, korang boleh contact je kat saya macam nak tahu macam mana nak buat konten, kita boleh sharing idea. Jadi Cikgu Ira ni suka sharing idea. So, Cikgu Ira akan ajar korang, kita akan brainstorm sama-sama macam mana kita nak buat konten kita supaya orang lebih tertarik kat kita. Sometimes, Cakers buat sharing session mengenai tips baking. Korang kalau tengok our previous kita punya live, kita ada buat tips baking, apa beza wiping cream, fresh cream, tepung, gula. Jadi benda-benda tu adalah tips. Orang suka tips. Kalau korang jumpa tips orang buat live, sharing macam mana nak daik, korang share kan? Korang tak, benda ni walaupun korang tak amalkan, buat korang share benda tu. Macam tu lah. So, first thing first adalah kita punya content adalah FB Live. Cakaplah korang apa cakap. Kita anggap je orang yang dengar kita ni, walaupun kita rasa macam takkanlah buat FB pun dia tak tahu. Sorry. Takkanlah orang buat FB page pun dia tak tahu. Kita tak boleh anggap semua orang tahu. Jadi, macam Cakers, macam tim admin sendiri, tim admin tak boleh expect orang tahu perbezaan gula icing dengan gula halus. So, kita kena bagi tahulah, kita admin, kita Cikgu Ira. Cikgu Ira jumpa student yang tak tahu apa beza
gula icing dengan gula halus. So cikgu Ira bagi tahu lah, okey ni gula ni apa, ini pun apa. So jadi benda tu menyenangkan student, walaupun kadang-kadang cikgu Ira ni lambat reply, kadang-kadang je lah sebab mungkin tengah drive, tengah ada hal, tengah makan ke apa. So benda ni kita kena buat. First thing first adalah FB Live. So cikgu nak sharing yang kedua, konten yang kedua korang perlu buat. So siapa nak tahu konten yang kedua, cikgu Ira share ni. Sebab konten yang kedua ni lebih kepada kita share apa tu? Kita share apa? Kita share apa? So kita share tips. Tips yang berkaitan dengan produk kita. Orang suka tips. Korang jumpalah berkaitan dengan tips, orang akan share. Betul tak? Korang jumpa orang dekor kek, korang share. Korang jumpa produk yang boleh memutihkan segala hal pun korang share. Padahal korang tak beli pun. Tapi melalui sharing ni lah kita jumpa pelanggan kita. Kita jumpa customer kita. So kita letakkan dalam page kita, kita letaklah kita punya sharing tips. Kita share tips. Maksudnya okey, katakanlah, senang cerita kita buat page baking. Ni page baking Page baking tak semestinya kita jual apa namanya PJJ ni sahaja. Kita pun bagi tips. Tips pilih color, tips pilih gula, tips beza gula, tips apa pula, tips telur fresh ke apa, tips tepung ni apa. So benda ni lah yang boleh menarik perhatian orang-orang yang ada minat baking masuk ke dalam page kita. So kalau kita buat produk kecantikan pula, takkanlah kita nak share kita punya jualan je. Orang tak nampak pun. Kita kena ada jualan ni adalah hard sell kita. Tapi kita kena ada side ni adalah soft sell kita. Bila berkaitan dengan soft sell, kita berkaitan dengan produk kita yang tak menuju ke arah jualan, tapi dia ada sedikit berkaitan dengan produk jualan kita. Katakanlah kita jual produk kecantikan, kita buat produk kecantikan ni, kita just bagi idea macam kita just bagi idea hadiah skincare untuk dapatkan hati ibu mentua, walaupun saya tak ada ibu mentua. Benda ni yang boleh kita macam mana kita buildkan kita punya relationship dengan kita punya customer. So korang faham mengenai apa yang saya cakap tadi? Kadang-kadang tak betul seperti yang saya cakap tadi lah, benda ni ada kaitan dengan kita punya tips. Kita anggap je lah orang ni tak tahu. Kita jangan expect semua orang tahu. Tak semua orang tahu. Even 1 tambah 1 pun ada je yang tak tahu. So kita ajar benda ni. Jadi supaya kita orang macam mana? Orang boleh keep it up kita punya page ni untuk sentiasa share. Bila kita share ilmu yang berkaitan dengan produk kita, kita akan rasa macam oh wow, maksudnya kita punya produk ni ada tarikan. Kita nakkan produk kita ada tarikan. Korang nak tak produk korang ada tarikan dekat orang ramai? Mesti korang nak kan, supaya dia adalah kita boleh mendekati kita punya, kita ambil hati lah, katalah kita ambil hati kita punya pembeli. Maksudnya takkanlah kita nak marah-marah dulu kita punya pembeli. Memang taklah dia nak beli kan. Jadi kita kena ambil hati. Macam tu. Kita kena ambil hati, kita bagi sharing, kita bagi ilmu. Macam tu. Even saya pun kekurangan ilmu, tapi saya keep on cari ilmu tu kat mana-mana je. Dekat Google pun ada lah, tapi tak semua orang suka search. Macam saya suka buat research, saya suka tengok Google. Kadang-kadang
kadang-kadang saya pun keliru juga apa benda ni, so saya Google. So bila Google tu lah yang menambahkan ilmu. Tak semua benda dalam Google tu betul juga. Dia kena pandai-pandai lah. Kena bukan buat satu je research, kena buat 2 ataupun 3 untuk yakinkan kita punya jawapan tu. So bila dia seumpama bila kita sharing tips ni kan, okay, kita tengok dekat bahagian fans pula. Fan ni siapa? Fan ni lah followers kita yang like kita punya FB ni. Fans ni, dia akan tengok kita punya FB page ni, dia akan nak, dia seolah-olah dahagakan sesuatu. Dia seolah-olah laparkan sesuatu. Bila dia lapar kan, jadi bila dia lapar, dia dahaga, dia haus, dia tengok FB page kita, apa yang kita perlu mainkan? Kita perlu bagi mereka kenyang. Macam ni kita nak kenyangkan dengan konten kita tadilah, dengan FB live kita, dengan sharing tips kita. Jadi seolah-olah macam, okay, kita bagi situation lah. Situation yang mana kawan kita ni, dia belanja kita makan. Dia belanja kita makan kan. Bila dia belanja kita makan, one day kawan kita ni drop. Dia tak ada keuntungan. Maksudnya dia drop, dia tak ada macam mana? Dia drop lah, dia jatuh. Jadi kita yang dibelanja makan ni, kita rasa terhutang budi. Kita rasa mengenang jasa lah, mengenang jasa yang sebab dia selalu belanja kita makan. Jadi macam mana kita nak balas budi dia adalah kita bantu dia balik. Macam tu juga dia kena ada give and take. Macam tu. Customer bila dia ada tips, dia share. Dia bantu kita untuk naikkan kita punya range, kita punya Facebook page. Dia komen kita punya konten. Jadi dia ni akan dia akan blow upkan kita. Dekat sinilah, melalui konten ni lah yang boleh jadi perkara viral. Dia tak semestinya macam mana, benda tu tak baik je orang viral. Kadang-kadang benda baik pun orang viral juga. Tapi keyboard warrior ni dia macam-macam jenis lah, macam-macam ragam. So abaikan yang keyboard warrior ni, kita just sharing apa yang benda yang positif. So ilmu ni siapa je yang tak nak share? Korang pun mesti share kan. Saya punya live ni, korang share kan. Kalau share, saya nak ucapkan terima kasih sebab korang share yang perkongsian saya pagi ni boleh membantu semua orang lain. Ini tips yang kedua mengenai konten kita. Yang first tadi saya dah cakap melalui FB Live. Orang ni suka video. Ini FB Live. Kadang-kadang kita buat video sendiri and then kita repost balik pun boleh juga. Share tips ni kita berkaitan dengan produk kita. Kita tak semestinya kita fokuskan kepada jualan kita. Kita kena bagi kepada mereka tips, ilmu. Jangan anggap semua orang tahu Kita kena share ilmu. Orang kata bila kita share ilmu, ilmu kita semakin luas. Bila kita tak nak share ilmu, ilmu kita sempit. So, korang nak ilmu sempit ke korang nak ilmu luas? Bila korang nak ilmu luas, kita kena sharing lah. Macam cikgu pagi ni, cikgu sharing mengenai apa yang konten yang perlu korang buat. So, dalam sharing tips ni juga korang boleh buat tulis tangan. Apa tu tulis tangan? Which is korang ambil satu kertas, korang rasa korang hari ni korang nak share mengenai 5 jenis gula lah kononnya kan. Korang nak share 5 jenis gula kan. So korang letaklah, buatlah mind map ke, buat something yang creativity, yang berkaitan dengan yang estetik, yang maksudnya yang menarik sangat. So korang buatlah macam 5 jenis gula untuk baking. Jadi korang buatlah satu ini apa. Jadi korang ambil gambar. Bila ambil gambar, korang post dekat korang punya page. Then orang akan start sharing benda tu. Dia suka tips. Orang suka tips. Jadi why not kita sharekan benda yang berkaitan dengan tips. Kalau produk kecantikan, tak kalah korang share tips mengenai cara-cara nak buat emas muka yang yang secara organik, yang secara semula jadi.
Guna apa? Guna aloe vera ke, guna beras ke, yang kisar tu korang letak kat muka ke apa ke. Yang tu pun boleh jadi orang sharing. Orang boleh share sebab benda tu berkaitan dengan skin mereka, yang berkaitan dengan benda yang diorang nak buat. So orang akan ikut apa yang kita buat. Dah, okay, ini masuk yang ketiga, tips yang ketiga untuk konten. Yang pertama, nanti ulang balik apa yang cikgu cakap. Apa konten, 4 konten yang cikgu akan cakap ni sepanjang live ni. So, yang ketiga, macam mana kita nak build orang punya trust. Macam mana kita nak build orang punya trust dengan produk kita, dengan servis kita. Macam mana kita nak build kita punya trust kita dekat orang. Okay, ayat ni start bermula daripada T. Bila kita start build kita punya, kita dah, orang ni kan, dia salah satu perangai dia lah. Macam saya sini, dia suka menyebok tau. Bila kita dah start menyebok tu kan, kita nak tahu produk dia ni ada ke orang pakai. So, start huruf T. Apa benda huruf T tu yang korang perlu ada? Yang korang, dia macam ni kalau orang ni suka sibuk dengan kejayaan orang lain. Bila dia start sibuk dengan kejayaan orang lain tu, dia nak tahu apa dia buat apa yang dia dapat dengan benda tu. So dekat Cakers ni dia selalu buat benda ni. Dia suka untuk buildkan orang punya trust bila orang join Cakers punya FPJJ. So yang diorang untuk build kita punya trust, untuk build kita punya page trust adalah testimoni. Kalau kita lagi baru, kita keep on buat testimoni daripada kita punya customer, closekan dia lah. So kalau kita dah lama in business, kita tak share testimoni, macam mana orang nak percaya? So kita kena ada testimoni. Testimoni ni adalah kejayaan seseorang yang dah beli produk kita, yang dah guna servis kita untuk orang lain. Okay, bila orang lain nampak kat, baguslah PJJ ni, ramai yang berjaya, yang buat kek, yang dah berjual, dah jadi pendapatan sampingan, buat kek, buat roti, buat air. So Cakers ni dia tak akan lepaskan testimoni. Sebab apa? Testimoni ni lah yang terbaik, yang menunjukkan result seseorang tu. Bila tak ada testimoni, orang macam, bagus ke produk ni, bagus ke servis ni. So jadi tak ada apa-apa yang boleh menguntungkan kedua-dua pihak. So dia macam mana? Okay, kita ni macam kita nak cakap testimoni ni, kita sendirilah. Kalau saya sendiri, kita senang cerita lah. Tengok dekat Shopee. Korang tengok Shopee, korang beli terus ke korang tengok komen orang dulu? Korang beli terus ke korang tengok yang dekat komen tu? Kalau saya tengok komen dulu. Saya tengok dulu, macam mana packaging dia, macam mana, lagi-lagi benda mahal kan, macam mana packaging dia, macam mana produk dia, macam mana feedback orang ramai. Jadi benda ni lah yang membantu kita untuk percaya produk ni. Takkanlah kita nak beli barang tu dia tak ada feedback. Yes, tengok komen dulu. Yes, betul. Kita kena tengok komen dulu. Sebab komen ni lah yang membantu kita untuk rasa macam, okay, produk ni bagus. Okay, produk ni okay. Aku nak cubalah, aku nak belilah. Macam tu lah. Jadi, testimoni pula boleh datang daripada pelbagai cara. Dia datang daripada komen, dia datang daripada posting, status, ataupun dia WhatsApp sendiri, cikgu best lah kelas cikgu ni. Kelas cikgu ni membantu saya mendapat sampingan. At least hari-hari ada tempahan kek, ada tempahan. Jadi benda ni lah yang akan keep on orang rasa macam, okay, kita pula yang akan, wow, bagus dia student ni, dia dapat sampingan, dia berusaha untuk dapatkan pendapatan sampingan dengan join kelas PJJ. Dia nak tambah lagi ilmu. Dia ada ilmu kan, dia tambah lagi ilmu, dia tambah lagi tips. Orang yang berjaya ni, dia keep on seeking ilmu tau. Dia tak ada ni macam,
Okay, duit dah banyak dah, tak naklah kerja, tak naklah buat ni, tak naklah buat tu. Dia takkan stop. Sebab tu orang yang kaya dia akan terus kaya. Sebab dia keep on cari benda baru. Dia keep on cari, dia kena freshkan diri dia supaya produk dia sentiasa fresh, sentiasa on market. Jadi testimoni inilah yang membantu produk kita ni sentiasa fresh, sentiasa dapat trust orang. Jadi bila kita nak orang beli, orang tu kena trust kita lah. Kalau orang tu tak trust, macam mana dia nak jadi pelanggan kita? So, habis bahagian testimoni, saya nak masuk part yang terakhir pula. Empat yang terakhir ni adalah siapa je yang tak suka orang bagi semangat. Siapa je tak suka. Saya sendiri pun perlukan semangat sebagai pelajar, sebagai pekerja. Jadi setiap hari saya cari kata-kata semangat supaya saya boleh keep on buat kerja saya dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, supaya saya boleh memberi manfaat kepada saya punya bos, saya punya bila bahagian belajar pula, setiap hari saya tengok kata-kata semangat supaya saya bersemangat untuk belajar. Jadi bila ada kata-kata motivasi, kita boleh build rasa semangat tu dekat orang lain. Sebab tu Page Cakers dihantar dia post apa setiap pagi. Dia post kata-kata semangat untuk orang lain. Kadang-kadang dia boleh jadi kata-kata semangat ni, dia boleh jadi dua kata-kata semangat, ataupun kita share doa ni, doa apa? Doa tarik rezeki ke, doa berkaitan dengan nak luaskan rezeki. Macam saya selalu amalkan ayat 1000 dinar untuk saya punya tarik rezeki untuk saya nak luaskan rezeki saya. So, jadi kata-kata semangat ni lah yang mendorong hati kita ni, yang mendorong perasaan kita ni keep on bersemangat. Jadi tak adalah kita rasa down, tak adalah kita rasa murung. Abaikan yang jadi keyboard warrior tu, kita keep on positif. Buktikan yang orang yang jatuhkan semangat kita ni sebagai lawan kita untuk jadi yang terbaik di antara yang terbaik. The best among the best. So, the best pula. So, adalah 4 sharing yang saya share tadi, ada sangat membantu korang untuk build korang punya page. Why not mulakan daripada sekarang, korang build korang punya page tu supaya orang nampak yang page kita ni bukan page yang kosong, yang tak ada apa-apa. Jadi orang tak nampak. Kita kena share 4 perkara penting. 4 perkara penting adalah FB Live yang mana kita boleh engage kita punya customer. Yang kedua adalah share tips. Yang ketiga adalah testimoni. Yang keempat adalah kata-kata semangat. So, saya harap 4 perkara ni boleh membantu korang dalam korang share content. So, saya harap admin akan sentiasa bersemangat untuk reply student-student. Walaupun kadang-kadang soalan dia senang je, jadi kita pun boleh teka, tapi kita tak boleh nak anggap semua orang tahu. So, admin pun kena bersabar and then kena share ilmu kepada semua student. So, sekarang korang kalau nak join kita punya PJJ, korang boleh PM saya. Yeah, thank you. Alright, you most welcome. Saya ni suka share ilmu ke orang. Walaupun saya ni kurang juga ilmu, saya keep on sharing. Sebab bila kita sharing, kita sentiasa ingat, oh benda ni yang aku perlu buat untuk page aku. Macam tu. So, apa yang korang perlu buat adalah ubah mindset korang. Korang jangan jangan stigma korang letak di bawah kaki. Macam tu. Kita kena atas lagi. Kita kena up lagi kita punya level. So, jangan stickkan kita punya, okay, tak apalah aku target bulan ni 100 dah sell. Tak nak lah macam tu.
Kita tak nak macam tu. Kita tak nak. Bila kita nak ilmu, dia tak akan target RM100 sebulan. Dia akan target lebih daripada 100, lebih daripada 200, lebih daripada 5. So, bila kita ada ilmu ni, why not praktikkan sekarang untuk kita punya page. Kita hidupkan page kita macam mana kita hidupkan kita punya personal FB. So, saya harap perkongsian kali ini sangat membantu korang untuk buat konten. Kita dah brainstormkan apa yang kita perlu buat. Kita tinggal arrangekan lagi kita punya page tu untuk hidup. So, apa kata kita hidupkan setiap hari supaya orang nampak, okay, konten ni lah yang saya cari. Konten ni lah, saya suka orang share mengenai diet. Walaupun saya kurus, saya suka baca yang berkaitan dengan diet. So, apa yang penting adalah kita kena keep on sharing apa itu tips yang kita ada. Walaupun orang tahu, tapi kita anggap je orang tak tahu. Ada je orang tak tahu dalam dunia ni. So jangan pandang orang yang tahu ni. Kita pandang orang yang tak tahu ni, supaya orang yang tahu ni akan cari kita balik. Dia keep on macam ni, kita sentiasa build kita punya relationship. So, sekian sahaja perkongsian Cikgu Ira pagi ni. So, thank you for watching, thank you for sharing, thank you for love untuk live kali ni. So, see you next time, and next time, esok setiap hari korang jumpa Cikgu Ika, Cikgu Ifa, Cikgu Fifa, Cikgu Nurul untuk live. Cikgu Su juga akan upcoming soon, as soon as possible, untuk sharing. Korang mesti excited kan? So, keep on tengok kita punya live. Setiap pagi kita akan alertkan setiap group untuk tengok live ni. Terbaik. So, korang share. Walaupun live ni dah nak habis, korang share. Jangan tak share. Sebab orang lain pun dapat manfaat juga. Bila kita share ilmu ni kita share balik ke orang lain, kita pun dapat pahala. So, terima kasih sebab share, likes and tag korang punya kawan. Saya harap bisnes korang semakin maju, rezeki korang semakin bertambah, and korang boleh dapat manfaat apa yang saya sharing pagi ni. And then saya harap saya halalkan segalanya. Segala kata, kalau salah tu daripada saya, and kalau betul daripada Allah. So, bye-bye. Thank you guys.